Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi Abang ucapkan terima kasih sebab korang dah kembali semula ke cerita Abang. Bukan apa, Abang rasa macam sesuatu yang di luar jangkaan sebab Abang diterima seadanya cara Abang bercerita. Dan jadi Abang pernah dapat satu komen. Kalau tak silap Abang, komen tu dia minta Abang ajar macam mana nak edit video. Tapi Abang tak sempat nak reply komen tu sebab tiba-tiba dah masuk komen lain. Jadi komen tu macam dah ke bawah. Lepas tu Abang lupa komen tu dekat video yang mana. Abang tak tahu dekat video yang mana. Jadi pada orang yang komen tu, Abang minta tolong sangat-sangat. Kalau betul-betul nak minta tolong Abang ajarkan, boleh je. Tapi Abang punya editing pun tak adalah bagus sangat. Sebabnya Abang ni memang dalam kategori orang yang tak pandai sangat buat-buat IT ni. Jadi korang tahulah kan, jadi disebabkan tu video Abang pun tak adalah cantik sangat, tapi setakat nak ajar yang basic-basic tu boleh. Email aja nombor telefon dekat email Abang dan insya-Allah Abang akan reply semula, ataupun kontak terus dekat nombor telefon Abang. Memang banyak kali Abang ada bagi nombor telefon dekat komen-komen lain. Kalau nak cari nombor telefon Abang dekat Facebook pun boleh. Abang ada letak dekat Facebook Abang nombor telefon Abang. Jadi boleh je kalau nak minta Abang ajarkan, walaupun Abang pun kurang ilmu, tak adalah pandai sangat. Abang pun belajar sikit-sikit, belajar daripada anak buah. Jadi sebab budak-budak sekarang bagus-bagus kan, kalau diorang edit video, ya Allah cantiknya, Abang rasa macam ketinggalan zaman gila. Tapi sebaik baik Abang buat cerita-cerita seram. Alamak, dah berapa minit? Okey, belum 2 minit Jadi sebaik baik Abang buat cerita seram, tak adalah banyak sangat nak edit. Tapi kalau berkaitan dengan buat iklan ke apa, editnya panjang sikit kan. Okey, sebenarnya hari ni ceritanya menarik sebab Abang ada 3 cerita disampaikan oleh 2 orang yang berbeza. Dengan kata lain, cerita pertama disampaikan oleh syuhada yang berlaku pada dia waktu dia umur darjah 5. Dan cerita kedua dan ketiga disampaikan oleh bukan nama sebenar. Yang syuhada tadi nama sebenar tau. Yang ni bukan nama sebenar. Abang letak nama dia Siti lah. Memang Abang suka nama Siti tu. Senang kan? Macam nama keluarga Nabi, Siti Fatimah, Siti Khadijah. Dalam bahasa Arab, Siti tu orang kata ibu. Tapi Abang tak tahu Arab Syria ke Arab Lebanon ke Arab Iraq ke, Abang tak pasti sangat. Tapi yang dia kata, ada orang pernah cakap dekat Abang, Siti tu sebenarnya maksudnya ibu. Okey, cerita pertama pasal syuhada. Cerita kedua dan ketiga pasal Siti. Siti pergi bercamping. Bukan. Dia tak pergi bercamping. Dia jadi facilitator dekat satu camp motivasi dekat Selangor. Waktu tu dia jadi pelajar dekat satu institut pengajian tinggi awam. Tapi dia tak beritahu Abang kat manakah kawasan hutan simpan yang dia buat camp motivasi tu, sampaikan terdapat beberapa gangguan yang sangat bagi Abang menakutkan. Sebabnya bila Abang baca kisah ni melalui email, Abang rasa macam Abang diperhatikan. Gila, Abang diperhatikan kan? Macam menakutkan pula. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video Abang. InsyaAllah Abang akan ceritakan. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang wanita namanya Syuhada. Kalau tengok daripada umur, lebih kurang je umur dia dengan rumah Abang. Maksudnya umur awal-awal 40-an lah. Jadi cerita ni berlaku dekat satu hutan simpan, kalau tak silap Abang, namanya Taman Rimba Templar. Katanya dekat Selangor. Tahun berapa benda ni berlaku, tak pula diceritakan ke Abang. Cuma katanya pada waktu umur dia darjah 5. Okey, waktu dia umur darjah 5, dia dijemput untuk menghadiri satu camp, iaitu camp bijak sifir. Maksudnya orang yang datang situ, budak-budak yang datang situ memang yang pandai-pandai daripada banyak sekolah-sekolah lain di sekitar Selangor yang dijemput lah. Mungkin waktu camp motivasi tu dia ada nyanyi lagu sifir ataupun cara belajar sifir dengan cepat. Abang pun tak tahulah sebab Abang tak pernah pergi camp motivasi yang macam tu. Dan Abang memang jarang pergi camp motivasi sebab Abang takut dengan hutan. Bukan dengan pacat, tapi dengan hutan. Pacat Abang berani lah, boleh tagilah, boleh tarik lagi lah, walaupun keluar berdarah kan lepas tu, tapi gigih lagi lah. Tapi okey, memelalut sikit macam ni Jadi dia pun pergilah, dijemputlah untuk menghadiri camp motivasi tu. Ramailah sekolah-sekolah lain pun ada. Darjah 5 kan. Jadi waktu dia nak pergi camp motivasi tu, macam-macam petua, macam-macam larangan yang mak bapak dia bagi. Sebabnya dia ni anak sulung. Kalau ikut daripada cerita, dia ni anak sulung Syuhada ni. Bila anak sulung,
Perempuan pula tu nak masuk dalam hutan buat camp motivasi. Mak bapak mana yang tak risau? Jadi pada waktu tu memang tak ada telefon. Yang ada orang tua adalah mak bapak ada telefon pada waktu tu, tapi telefon yang ada jenis yang besar, yang kalau baling dekat anjing, orang kata anjing boleh mati lah, dia punya besar dah tu, macam seketul batu dia punya besar telefon tu. Jadi itu je telefon yang ada untuk memudahkan perhubungan. Mak si syuhada bekalkan banyak duit shilling dalam bekas, dalam satu dompet. Senanglah nanti syuhada waktu ada dekat camp motivasi tu, bolehlah telefon mak dia, beritahu apa yang berlaku, kalau rindu ke apa ke kan, masak apa, makan apa, banyak tek lalat, banyak apa, nyamuk ke apa. Jadi bolehlah mengadu-ngadu kat mak, walaupun 5 hari je duduk dekat camp motivasi tu. Anak sulung kan, lepas tu anak perempuan pula tu pergi camp motivasi, risaulah kan. Jadi banyak macam-macam petua lah yang mak dia cakap, kena begini, kena begitu. Tapi dia ni rasa macam seronok sebab memang dia daripada kecil suka nak pergi explore hutan-hutan rimba ni. Dia kata dia takut tapi dia suka nak tengok alam semula jadi yang cantik. Okeylah. Jadi dia berkumpul lah dekat camp motivasi tu ramai-ramai. Duduklah dekat dom, dekat dom-dom yang disediakan. Jadi bergaul lah dia dengan ramai dengan budak-budak yang daripada sekolah-sekolah lain. Sekolah-sekolah lain yang datang tu pun memang semua pandai-pandai. Jadi macam-macam aktiviti dia buat. Termasuklah aktiviti berkumpulan, aktiviti sorang-sorang, baca sifir, mengaji sifir. Semua yang berkaitan dengan sifir lah kan. Nyanyi lagu sifir. Dulu ada cerita pasal Along tau. ALONG. Siti Sifir. Masa abang sekolah menengah, waktu tu form 1, form 2, abang ingat cerita Along ALONG Sifir. Tiba-tiba mengarut sikit tiba-tiba teringat Siti Sifir. Okey, ceritanya bermula macam ni. Waktu hari terakhir, malam terakhir mereka semua, syuhada dengan kawan-kawan dia ni, ada dekat camp motivasi tu. Diorang dikumpulkan dalam surau. Maksudnya semua pelajar-pelajar dikumpulkan dalam surau sebab konon-kononnya ada aktiviti untuk spiritual ke, lebih kurang macam postmortem ke, lebih kurang macam tu lah kan. Tapi nak jadi cerita pada waktu ni, syuhada tak boleh pergi masuk dalam surau sebab dia cuti, iaitu dia datang bulan. Walaupun dah darjah 5, kebanyakan perempuan memang datang bulan awal, jadi dia tak boleh masuk dalam kawasan surau sebab dia datang bulan. Bagi kawan-kawan abang yang penonton abang yang bukan Islam, memang dalam Islam kalau bukan kita kalau wanita datang bulan memang dia tak boleh masuk surau. Boleh duduk dekat kaki-kaki surau, tepi-tepi surau. Kawasan tengah-tengah tempat semayang itu memang tak dibenarkan masuk, takut berlaku perkara yang tak diingini. Sebenarnya macam itulah kan. Jadi dia pun tak dibenarkanlah masuk dalam surau. Okey. Jadi lupa abang nak beritahu, sebelum dia pergi dekat camp motivasi tu, dia dengar-dengar juga cerita daripada cikgu-cikgu dia yang camp motivasi tu memang terkenal dengan toyol. Memang banyak kali orang nampak kelibat-kelibat toyol. Dia tahu, syuhada tahu bentuk toyol tu macam budak kecil yang telinganya panjang, matanya merah, tapi dia tak pernah jumpa. Jadi bila mak dia bagi duit shilling yang banyak yang digunakan untuk telefon, dia pun rasa macam okey, tak ada masalah. Cumanya dia cakap dengan mak dia, mak, dia kata tempat ni orang kata banyak toyol. Mak dia cakap jangan risau, duit ni letak dekat bawah bantal, insyaAllah toyol tak akan datang. Dan baca banyaklah zikir-zikir ke, ayat-ayat kursi ke, ada pesan kat syuhada macam tu. Kita berbalik kepada cerita balik. Jadi malam terakhir tu semualah pelajar-pelajar daripada sekolah-sekolah semua berkumpul dekat dalam surau untuk buat postmortem, untuk ada tazkirah sikit. Tapi ada 5 orang student atau 5 orang pelajar yang tak boleh masuk dekat dalam surau. Dan pelajar-pelajar ni semua sebabnya adalah mereka datang bulan. Semua pelajar perempuan lah kan, datang bulan. Jadi diorang semua duduk di kaki-kaki 5 surau. Tapi nak jadi cerita, di kawasan kaki 5 tu masih lagi di bawah bumbung, bukanlah dekat luar. Cumanya tak boleh masuk dekat dalam kawasan solat, itu je. Jadi si syuhada ni waktu darjah 5 ni, dia ni macam suka duduk menyendiri tau. Walaupun duduk di kaki 5 surau waktu tu, dia
ada 5-6 orang, tapi yang 5-6 orang lain tu daripada sekolah-sekolah lain, dia tak kenal sangat. Jadi dia malas nak borak-borak dengan orang-orang tu semua sebab ni dah hari terakhir, tak payahlah nak beramah mesra sangat kan. Ada nak balik dah pun, kalau jumpa kat bandar pun bukan nak bertegur, dia kata. Dia pun duduklah agak jauh sikit dan terkeluar daripada surau tu. Dengan kata lain, dia duduk dekat sudut surau yang menghadap kepada hutan. Sebab dia kata macam aman je tengok hutan pada waktu malam. Dengar bunyi-bunyi, tengok daun-daun yang hijau dalam keadaan gelap. Rasa dia aman. Dia rasa aman. Abang tak rasa aman, abang rasa seram. Jadi bila dia duduk dekat terasing tu, kawan-kawan yang lain yang sama-sama datang bulan tu tak naklah kacau-kacau dia, tak naklah kacau-kacau syuhada. Jadi tengah-tengah syuhada duduk, dia tengoklah keadaan alam cantik. Tiba-tiba dia ternampak ada satu benda warna hijau lari laju tau dekat kawasan-kawasan belukar tu, macam berlari macam tu. Besar dia kecilkan mata dia nak tengok apa benda sebenarnya yang berlari. Pada pandangan dia mungkin musang ke, mungkin apa ke, binatang lah dengan kata lain kan, binatang yang berlari tu. Jadi dia kecilkan mata dia, masuk pertenunglah setenung-tenungnya, sebab waktu tu cahaya tak adalah banyak sangat. Jadi terpaksa dah dia tenung apa benda yang berlari. Mula-mula berlari ke kanan, lepas tu benda tu berlari ke kiri, lepas tu benda tu berlari ke kanan balik, dan macam bunyi apalah bang. Lepas tu benda tu menyangkung dekat depan syuhada. Dia menyangkung, tapi tak adalah dia menyangkung menghadap syuhada. Dia menyangkung membelakangkan syuhada. Dan waktu tu syuhada nampak benda tu macam budak, tapi telinganya panjang, badan dia seakan hitam-hitam hijau. Pelik, dia kata. Dalam hati dia tergerak, apa benda tu? Itu dalam hati tau. Dia bercakap dalam hati, bukannya betul-betul dia bercakap. Bila dia habis dia cakap macam tu, benda tu paling ke arah dia. Memandanglah, memalingkan kepala ke arah dia. Lepas tu dia tengok syuhada, dia senyum. Kata syuhada, waktu tu dia ingat betul, matanya warna merah, giginya putih tapi tajam-tajam, telinganya panjang. Dalam hati dia terus terdetik, jangan-jangan ni toyol kot. Lepas tu tengok lama, benda tu tengok dia, syuhada pun tengok benda tu, sama-samalah menenung. Agaknya memang tak pernah jumpa lah kan. Tak lama lepas tu benda tu menyeringai, senyum ke arah syuhada. Lepas dia senyum ke arah syuhada, syuhada pun macam dia tak takut sebab belakang dia memang ramai orang kan dekat dalam surau tu. Cuma dia rasa macam apa benda ni, dia toyol ke? Dia toyol ke ni? Macam tu. Jadi bila dah berteka-teka dalam hati, tiba-tiba benda tu zup, hilang macam tu aja. Hilang. Lepas tu dia pun macam, jangan-jangan dia toyol kot. Lepas tu dia termenung. Dia kata, dia masih tengok pada tempat yang sama, tapi fikiran dia kosong. Dia macam tak boleh nak fikir apa yang berlaku. Lama lepas tu tiba-tiba kawan dia datang, dan kawan dia tepuk-tepuk muka dia. Kawan-kawan daripada sekolah lain lah kan. Dia kata, syuhada sedar ke tak? Rupanya pada waktu tu, kata syuhada, dia dah pengsan. Tapi dalam keadaan matanya terbuka, dan tenung pada tempat yang sama. Lepas tu bila dah cikgu datang, facilitator datang, tepuk-tepuk muka dia, baru dia sedar. Lepas tu dia pun pandang kiri, pandang kanan. Okey, lepas tu orang kawan-kawan dia tanyalah, kenapa kau termenung, kau nampak apa? Syuhada tak berani nak cerita sebab dia kata dia rasa macam, alamak, kalau cerita kat tempat ni kan rasa macam tak sedap kan. Dah lah benda tu ada dekat situ, lepas tu kita cerita pula dekat situ. Seram lah kan. So umpamanya kalau kita cerita hantu dekat kawasan kubur, kan tak, lain macam tu. Cerita hantu dekat dalam rumah kosong, tak jadi cerita kan. Macam tu lah juga yang syuhada maksudkan pada abang. Jadi dia pun telefonlah di mak dia malam tu, telefon cakap dengan mak bapak dia, esok pagi jemput dia awal-awal. Dia tak nak pergi majlis penutup, dia tak tahan, dia kata dia nak balik. Dia kata dia rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Jadi bila mak bapak dengar macam tu, anak sulung perempuan pula cakap macam tu, memang pagi-pagi, awal pagi mak bapak dia datang jemput dia. Lepas tu dekat dalam kereta, dia orang pun tanyalah, mak bapak tanya apa sebenarnya yang berlaku dekat syuhada ni. Syuhada lah cerita begini. Lepas tu mak dia cakap, jangan-jangan tu toyol. Terus mak dia cakap, syuhada cek semua dalam beg, dalam duit bekas shilling dekat dalam beg, ada tak duit-duit yang mak bagi? Ada lagi ke tak? So syuhada pun buka beg semua, tengok satu sen pun tak ada. Sah-sah lah mak bapak dia cakap yang syuhada jumpa tu memang toyol. Dan sebelum datang situ pun memang ramai orang dah beritahu kawasan tu banyak toyol. Bukan toyol
bukan toyol-toyol, bukan toyol, Astaghfirullahalazim, bukan toyol-toyol yang sembarangan, tapi toyol-toyol yang, ya Allah, kenapa abang sebut toyol kelakar? Toyol yang dibela. Macam tu. Jadi itu adalah pengalaman syuhada yang cerita ke abang melalui email. Dia hantar ke abang pengalaman dia berjumpa dengan toyol, dan sejak daripada tu dia tak pernah jumpa toyol lagi. Memang kadang-kadang abang ada masalah kalau nak ceritakan sesuatu. Lagi-lagi kalau buat recording tanpa stop kan, kadang-kadang lidah kita akan mudah terbelit-belit. Terselit-selit, terbelit-belit. Jadi abang terima kasih sangat-sangat sebab korang semua faham keadaan abang cerita kan. Okey, itu adalah cerita yang pertama tentang syuhada. Cerita yang kedua dengan ketiga ni, abang tak potong tengah-tengah tau. Abang terus direct jalan cerita. Mengisahkan Siti macam mana dia jadi facilitator dekat dua camp yang berlainan, dua camp motivasi yang berlainan. Lepas tu berlaku dekat hutan yang sama. Dia kata hutan ni dekat Selangor, tapi abang pun tak diberitahu hutan yang mana, sebab kata Siti untuk mengelakkan daripada fitnah, satu lagi untuk mengelakkan nanti kalau dia cerita seram, abang pun cerita dekat korang semua, lepas tu korang semua tahu hutan tu, lepas tu ramai-ramai tak nak buat tempahan camp motivasi dekat situ. Kesianlah pihak hutan tu kan, nanti hutan tu tak dapatlah untung, maksudnya tuan punya pengurusan hutan tu lah. Okey, cerita yang kedua ni berlaku tahun tidak diberitahu, tapi dia kata lebih kurang, kalau tengok daripada cerita, lebih kurang tahun-tahun 2000-an jugalah. Waktu tu Siti belajar dekat satu IPTA. Tapi pada waktu lapang, dia akan ambil upah jadi facilitator. Nak jadi cerita, pada satu hari tu, dia dapat tugas menjadi facilitator untuk satu sekolah rendah. Camp motivasi membina kepimpinan diri. Jadi yang datang-datang tu kebanyakannya budak-budak yang bagus lah. Orang-orang yang boleh jadi pemimpin satu hari nanti. Ya, pengawas, ketua darjah, ketua kelas, macam tu lah kan. Jadi bukan budak-budak sebarangan lah, budak-budak cerdik lah yang datang pada waktu tu. Jadi macam-macam aktiviti lah, mengikut kata Siti, aktivitinya bermacam-macam dia buat pada waktu tu, hanya untuk meningkatkan macam mana pelajar-pelajar ni boleh digarap untuk jadi pemimpin-pemimpin. Dan abang tak pernah pergi ke motivasi waktu tu yang macam ni, sebabnya mungkin tak nampak kepimpinan macam tu. Kepimpinan celah mana. Okey, terus kita Jadi dia kata dalam banyak-banyak aktiviti, ada satu aktiviti yang memang disediakan untuk pelajar-pelajar sekolah rendah ni, iaitu pelajar-pelajar akan diasingkan dalam satu grup. Dengan kata lain, satu grup lebih kurang 5 ke 10 orang lah. Jadi grup-grup tu daripada sekolah-sekolah lain tau, bukan sekolah yang sama, daripada banyak sekolah ni yang pandai-pandai semua ni. Jadi satu grup tu 5 orang, baik lelaki baik perempuan bergabung, dan grup-grup ni diberikan dua barang, iaitu peta dan juga lilin. Tugas mereka adalah, ni malam tau, aktiviti ni malam. Tugas mereka adalah gunakan lilin untuk menerangi jalan dan juga menerangi peta. Dan peta tu perlulah digunakan untuk, diorang akan dimasukkan dalam hutan, dan peta tu digunakan untuk sebagai jalan keluar daripada hutan tu. Sebenarnya mengikut kata Siti, bukanlah hutan sangat, tapi belukar kecil je lah. Dan ending dia punya checkpoint terakhir dia adalah tangki di atas bukit. Macam itulah ceritanya. Jadi banyaklah grup-grup. Mula-mula grup A dilepaskan masuk, selepas 10 minit grup B dilepaskan, grup C dilepaskan. Jadi setiap orang, setiap kumpulan diberikan lilin, dan lilin ni digunakan untuk menerangi jalan dan juga membaca peta. Jadi nak jadi cerita, okey, banyaklah riuh lah dekat dalam belukar tak besar sangat, belukar kecil je kan. Riuh lah dalam tu. Lagi riuh bila lilin terpadam. Menjerit-jerit lah semua. Baik-baik sekolah rendah kan, menjerit lah kan. Menjerit lah bila lilin terpadam. Jadi yang Siti ni dengar daripada jauh ni tergelak-gelak jugalah. Dia rasa macam kelakar juga budak-budak ni. Biasalah bila dah ramai-ramai lilin terpadam. Tapi yang bagusnya, bila satu grup lilin terpadam, ada grup lain yang tolong cocohkan kat lilin tu. Jadi sama-sama menerangi. Ada juga yang lilinnya hilang, tercempak tak ke mana-mana. Lepas tu ada dah grup yang tolong bagi pinjam lilin. Jadi dengan kata lain, tercapailah hasrat untuk kepimpinan tu. Tapi ada satu grup, iaitu grup yang terakhir. Grup terakhir dilepaskan masuk dekat dalam belukar. Macam biasa, hara lah budak tu kat dalam belukar.
Tiba-tiba lilin grup tu pun terpadam juga. Jadi korang bayangkan itu grup terakhir tau. Kalau lilin diorang terpadam, grup lain semua dah ada kat depan ni, jadi diorang nak pakai lilin siapa? Memang tak adalah kan. Last-last terpaksa dah diorang berjalan dalam keadaan gelap sambil membaca peta. Tapi mujur nak jadi cerita, waktu tu bulan terang, jadi boleh nampak peta tu jelas-jelas. Jadi berjalanlah grup yang terakhir ni. Tapi nak jadi cerita lah, grup ni sesat tak tahu ke mana, sampaikan diorang terpaksa menjerit minta tolong. Jadi bila dah menjerit minta tolong tu, syuhada dengar daripada jauh. Memang syuhada yang bertugas, syuhada pula dah, itu cerita tadi kan. Siti yang bertugas pada waktu tu. Jadi Siti pun teruslah masuk ke dalam berluka tu. Jumpalah dengan grup yang terakhir ni. Grup terakhir ni terdiri daripada 2 lelaki dan 3 perempuan. Jadi budak ni cakap, Siti cakap, korang ready-ready je lah, ikut kakak daripada belakang. Yang penting pegang satu sama lain, takut-takut kalau ada yang terlepas. Sebab ini dalam beluka, walaupun beluka ni kecil, tapi masih lagi ada bahayanya. Ada kalajengking, ada lipan, macam-macam jenis binatang ada dalam tu kan, ular-ular lidi pun banyak. Jadi waktu diorang ni tengah berjalan, ikut Siti daripada belakang, tiba-tiba seorang budak perempuan cakap, kakak, nanti dulu kakak, tali kasut saya terbuka, boleh tak tunggu sekejap, saya nak ikat tali kasut. Lepas tu syuhada pun, Lagipun Siti ni pun, tunggulah, okey tak apa, kita semua berhenti, tunggu budak ni ikat tali kasut. Yang budak ni pun tunduk dan ikat tali kasut. Bila budak ni ikat tali kasut, tak ada apa-apa berlaku. Ni segamnya bila budak tu dah habis ikat tali kasut, budak tu pun bangun lah kan. Bila dia bangun, memang Siti perasan bukan budak tu bangun sorang-sorang. Dekat belakang budak tu macam ada seorang lagi budak perempuan bangun sama-sama. Oi, meremang abang. Abang tak suka cerita-cerita hutan belantara ni. Jadi terkejut waktu tu sampai Siti mengucap Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim, beristighfar kan. Mengucap beristighfar. Terkejut dia sebab bukan budak tu sorang-sorang bangun. Dekat belakang budak tu ada lagi seorang. Tapi Siti tak naklah beritahu budak-budak lain, apa tu hantu ke? Tak naklah cakap macam tu kan. Nanti kan budak lain tu berterabur semua lari tak ke mana-mana. Hara pula Siti nak mencarinya kan. Jadi Siti kata, tak apa, korang pegang tangan semua, jom kita pergi ke atas bukit tempat kita checkpoint terakhir. Lepas tu dia ikutlah. Waktu tu Siti dalam hati dekat mulut tak putus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Islam memang itu je lah bacaannya kan. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sepanjang jalan. Sebab Siti berharap benda tu tak ikut sampai dekat checkpoint terakhir. Tapi sampai ke checkpoint terakhir, okey, selamat. Bila Siti tengok, ada 5 orang budak. Jadi bukan 6 orang budak. Lega lah kan. Dengan kata lain, tak ada budak yang ikut. Okey. Jadi bila dah ramai semua berkumpul, ramailah lebih kurang 60 orang dekat situ kan. 60 orang student yang ada yang datang pada waktu tu daripada macam-macam sekolah. Jadi semua kena kira. 1, 2, 3, 4. Tiba-tiba total student yang ada dekat atas bukit pada waktu tu bukan 60 orang, 61. Kira lagi sekali, banyak facilitator bukan seorang tau, student bukan seorang. Waktu tu budak-budak, siapa? Ada yang hantu ke dalam ni? Tergelap budak-budak kan, budak-budak gembira je. Yang si facilitator termasuk Siti ni yang cuak pula ada lebih 1. Kira balik 1 sampai 61, lebih 1. 3 kali dia orang buat kiraan, tetap juga 61. Okey, tak boleh jadi ni. Ada seorang fasilitator yang paling tua, terus telefon mujurlah kawasan kem motivasi tu dekat dengan satu ma'had sekolah agama lah. Dengan kata lain, ada budak-budak sekolah agama. Jadi si fasilitator yang paling tua ni telefon ustaz yang bertugas dekat sekolah tu. Jadi dengan gesa-gesa ustaz tu pun datang dekat tapak perkemahan. Lepas tu pergi dekat atas bukit tu. Lepas tu ustaz tu tengok sekeliling, terus ustaz tu baca doa. Bacalah buat apa-apa upacara yang patut kan. Lepas tu ustaz tu keliling budak-budak tu semua mengikut lawan arah jam. Keliling sambil baca. Okey. Lepas tu ustaz tu cakap, sekarang ni dengar ya apa ustaz cakap. Korang semua boleh turun daripada bukit ni, dan tapi dengan syarat seorang pun jangan pandang belakang. Okey, semua budak-budak turun. Selepas budak-budak turun, diikuti dengan facilitator. Yang terakhir ada 2-3 orang termasuk dengan ustaz tu. Termasuklah dengan Siti. Siti menjadi facilitator
perempuan yang terakhir yang turun daripada bukit tu. Dan Siti pandang belakang. Bila dia pandang belakang, dia ternampak seorang budak perempuan bertudung macam budak-budak yang lain, tapi dia berdiri tak ikut budak-budak tu, dan dia punya muka sekejap senyum sekejap masam. Macam tu agaknya lah. Dia rasa macam sekejap sedih, sekejap marah, sekejap gembira, sekejap sedih, sekejap marah, sekejap gembira, sambil tangannya memegang hujung baju, digesek-gesekkan hujung baju dia macam tu. Jadi masa tu Siti nampak terus meremang bulu roma. Ustaz tu pun pergi dekat budak tu. Sekarang ni saya tahu awak bukanlah pelajar sini, baliklah ke tempat asal awak. Korang tahu budak tu buat apa? Dia jawab, tak nak ikut. Dia cakap macam tu. Aduh, rupanya Siti boleh tergerak tau. Budak tu ikut waktu yang ada seorang budak ikat tali kasut tu kan. Benda tu ikut budak tu. Dan budak tu lah yang membawa benda tu sampai ke checkpoint terakhir. Lepas tu ustaz tu cakap, tak boleh, awak tak boleh ikut, awak alam lain, pergi balik. Tak nak ikut, kata. Serap. Tapi 3 kali ustaz tu pun bacalah apa benda yang patut, terus benda tu hilang macam tu aja. Waktu tu memang Siti nampak dengan jelas benda tu. Jadi selepas benda tu hilang, turunlah. Tapi itu adalah kenangan pertama Siti alami berkaitan dengan camp motivasi. Budak kira terlebih, rupanya ada budak tambahan daripada alam sebelah. Cerita yang ketiga ni, abang ingatkan tadi abang tak nak stop, tapi disebabkan tekak abang kering, terpaksalah abang stop, bawa pergi minum. Tapi kita bersambung je lah. Cerita yang ketiga ni berkenaan dengan Siti juga, tapi waktu tu Siti ditugaskan untuk buat satu camp motivasi dekat hutan yang sama, tapi kali ni budak-budaknya adalah budak-budak nakal. Budak-budak nakal dia kata ada modul dia tersendiri. Jadi kalau budak-budak nakal, dia ada modul dia, salah satu modulnya adalah berjalan dalam hutan tapi sorang-sorang. Tak boleh ramai-ramai, sebab memang nak meningkatkan rasa ketanggungjawatan pada diri sendiri, dan diorang kena berani. Sebab itu diorang, salah satu aktivitinya, diorang kena jalan sorang-sorang dekat dalam hutan dengan berbekalkan lampu picit, kalau tak silap abang, ke lilin, lebih kurang macam tu lah kan. Jadi Siti cakap itu antara aktiviti yang terakhir dilakukan selepas aktiviti tazkirah dan juga membaca zikir beramai-ramai. Budak-budak nakal kan, ini bukan daripada satu sekolah, tahu kata Siti, daripada banyak sekolah-sekolah lain. Jadi bila abang pendekkan cerita lah kan, dia nak sampai ke 30 minit ni, abang pendekkan cerita. Jadi aktiviti terakhir tu adalah aktiviti berjalan seorang-seorang dalam hutan daripada satu checkpoint ke satu checkpoint yang lain. Tapi di kalangan facilitator, ada seorang facilitator yang agak nakal, namanya Hakimi. Kalau tak silap abang, ni nama sebenar. Hakimi ni, dia kalau modul budak-budak nakal ni, dia suka takut-takutkan budak tu. Kadang-kadang dia pakai terkung, dia pergi sergah. Kadang-kadang dia konon-konon jadi macam orang tarik-tarik baju, dia nakut-nakutkan budak tu. Nak kasih budak tu takut. Lepas tu bila budak tu menjerit-jerit dan menangis, barulah dia tergelak-gelak. Dia suruh budak tu pergilah kan. Memang macam tu lah facilitator. Abang pernah camp motivasi, mujur abang tak pukul facilitator tu pakai, masa tu abang bawa kayu lah. Dah lah terkejut, dia tak tahu abang ni penakut. Lepas tu dia pergi sergah. Abang dah memang, kayu tu dia dah memang menghayun. Cik baik dia mengelak, tak kena muka dia. Kalau tak kelapuk ada kat sini. Dah lah terkejut, orang dah takut lagi-lagi ditakutkan. Macam tu. Jadi si Hakimi ni, dia nak dengki budak-budak yang buat aktiviti berjalan sorang-sorang malam-malam tu kan. Dia cari telekung. Dia tanya dengan fasilitator lain, termasuk dengan Siti, nak pinjam telekung. Tujuannya, telekung tu dia akan gantungkan dekat satu checkpoint. Lepas tu bila budak sampai dekat checkpoint tu, dia gegar-gegarkan telekung tu pakai kayu lah kan. Dia tepuk-tepuk kayu dekat telekung tu, dan telekung tu nampak macam gerak-gerak macam tu. Jadi budak-budak akan menjerit-jerit lah kan. Tapi mana ada facilitator yang nak kasih pinjam telekung. Telekung kan nak buat semayang, kotor lah nanti kan kalau dia bawa masuk dalam hutan. Tapi tak macam mana, si Hakim ini jumpalah satu telekung terbiar dekat kawasan surau lama, dekat camp motivasi tu. Dia ambil lah telekung tu, cepat-cepat dia gantung dekat satu pokok. Agak tinggi lah juga pokok tu. Jadi aktiviti jalan malam pun dilakukan lah, seronok lah budak-budak berjalan seorang. Tapi
si Siti ni dengar daripada jauh. Bila sampai je dekat checkpoint Hakimi pun dia ketuk telekong tu bergoyang, budak menjerit. Jadi dengar daripada jauh, tiba-tiba macam tu. Menjerit-jerit lah budak-budak tu kan. Baik lelaki, baik perempuan, memang siapa tak takut kan tiba-tiba nampak benda putih tergantung, lepas tu bergoyang pula macam tu. Hara jadinya. Okey. Tiba-tiba ada seorang budak lelaki sampai dekat checkpoint tu, Hakimi pun tepuk telekong tu dan budak tu tiba-tiba menjerit macam kena histeria. Macam tu. Lepas tu budak tu berlari sampai checkpoint yang terakhir. Sampai dekat checkpoint terakhir, jadi budak tu nampak macam nak kena histeria tau. Budak lelaki, bukan perempuan tau, budak lelaki. Lepas tu si facilitator pun berkumpul. Jadi aktiviti ni stop sekejap lah. Facilitator pun berkumpul dekat tempat budak tu histeria, dekat checkpoint terakhir. Lepas tu tengok budak tu kenapa. Budak tu terdiam, mata dia terbeliak, terdiam. Bila facilitator, awak ada nampak apa-apa ke? Tak ada, tak nampak apa-apa, dia kata. Tapi budak tu dah menggigil-gigil. Tapi bila dah macam tu, mestilah nampak sesuatu. Takkan nak beritahu budak-budak lain, aktiviti ini terpaksa ditamatkan sebab ada seorang budak nampak benda yang tak sepatutnya. Takkan nak beritahu macam tu. Nanti kan aktiviti ni langsung tak berjalan dan budak-budak jadi lelaki takut. Jadi diorang facilitator ni berpakat, okey, semua jaga kat checkpoint yang sepatutnya dan kita perhatikan student yang seterusnya berjalan elok-elok. Jadi selepas budak lelaki tu dah berehat, bersambung baliklah aktiviti berjalan waktu malam. Belum sempat budak yang seterusnya sampai dekat checkpoint Hakimi pun sebatlah kain telekong tu. Selalunya kain telekong tu akan berkibar, tapi tak. Kali ni bila Hakimi sebat telekong tu, bunyi tung. Dia sebat lagi kali kedua. Tung. Seolah-olah dalam telekong tu ada orang. Waktu ni Hakimi tak perasan sebab keadaan gelap. Tapi bila dia tenang betul-betul telekong tu, rupanya telekong yang tergantung tu bukannya telekong kosong, tapi dah kembung telekong tu. Seolah-olah ada orang dalam telekong tu. Kali ni bukan student yang cabut lari, facilitator cabut lari. Bila dah cabut lari sampai ke hujung, lepas tu aktiviti jalan malam diteruskan, tapi tak lalu dekat checkpoint telekong. Tak lalu. Semua lalu ke tempat lain. Sampailah aktiviti ditamat. Lepas tu semua balik dekat dorm masing-masing, minum malam, okey, dah berdudang-dundang. Esok paginya barulah Hakimi cerita dekat kawan-kawan dia yang dia tepuk telekong malam tadi bukan telekong kosong, tapi telekong ada isi. Jadi facilitator ni pun rasa macam huru-hara. Dia panggillah budak yang menjerit malam tadi tu kan, budak lelaki tu. Dia suruh budak tu cerita, sebenarnya awak nampak apa? Dia kata, macam ni cik, sebenarnya bila saya lalu dekat kawasan telekong tu, daripada jauh saya nampak telekong tu tak ada apa-apa setakat kain yang tergantung. Saya ni bukan orang yang penakut cik, masih lagi berani. Tapi bila sampai dekat depan telekong tu, saya nampak dekat telekong tu ada muka. Lepas tu muka dia macam terbakar warna hitam, tapi matanya merah ke merah putih. Memang nampak cik, telekong tu ada orang, bukan yang telekong kosong yang tergantung macam tu. Jadi dengan kata lain, apa yang Hakimi lalui dan juga apa yang budak tu lalui, benda yang sama. Telekong tu ada isi pada waktu tu, bukan telekong kosong. Jadi peristiwa tu jadi kecoh lah. Siti pun tahulah cerita tu kan, sebab Siti pun tahu Hakimi tu macam mana. Dia tahulah apa yang berlaku dalam tu pada malam tu. Jadi ini adalah pengalaman kedua Siti jadi facilitator dan dikacau dengan sesuatu benda yang alam sebelah. Dan selepas itu Siti tak jadi lagi facilitator sebab dia dah tamat belajar dan dia dah bekerja, dah graduate lah, dah jadi graduan dan bekerja dan tak jadi lagi facilitator. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Kali ni ketiga-tiga cerita ni berkenaan dengan camping. Seronok juga kan? Memang lain daripada yang lain. Abang ni seram sikit kalau cerita camping sebabnya abang memang takut gelap, dan kalau abang pergi camping tak banyak kali abang pergi camping motivasi ni, tak banyak.
Sebabnya abang jarang terpilih dalam kem motivasi sebab selenga kot. Abang bukan yang pandai nak. Okey. Jadi terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ia menjadi motivasi, pengajaran untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.